Saya nak mulakan bersama dengan bagi Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin untuk rancangan Pesona Zahra pada kali ini dengan tajuknya Bila Mau Diam. Bila Mau Diam. Okey, saya diam sekarang. Saya silakan Ustaz untuk bercakap. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Ustaz Irwan, kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, akak-akak dan abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semakin berumur tapi Allah masih bagi kesihatan, alhamdulillah. Walaupun kita apapun keadaan kita masih lagi dapat berkongsi pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita. Jadi tajuk kita pada pagi yang berbahagia ni, Bila Mau Diam. Bila Mau Diam. Bila Mau Diam di sini sebenarnya saya petik daripada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan bahawa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun hendaklah dia diam. Kan? Ini hadis Nabi SAW. Sebab itu hari ini kita mahu kongsikan daripada hadis Nabi ini, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun hendaklah dia diam. So bila mau diam? Sebab Nabi sebut cakap baik ataupun tak ada benda nak cakap, ataupun kalau cakap tak membawa kepada kebaikan, dah diam. Diam lagi bagus. Kadang-kadang kita rasa diam tu mengalah, tapi tidak sebenarnya. Sebab kadang-kadang tidak semestinya diam itu mengalah. Tidak semestinya bercakap tu menang, tak semestinya. Tak mestinya bercakap tu juga akhirnya bawa kebaikan. Dan tidak semestinya diam tu bawa keburukan. Sebab itu main dia, basic dia ataupun dia punya asas dia bercakap, dan bila mau diam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan ingat hari akhirat, maka dia bercakaplah dengan baik ataupun hendaklah dia diam. Dalam hadis ini saya nak bahaskan daripada dua sudut. Sudut yang pertama iaitu kita yang memulakan cakap. Sudut yang kedua adalah kita yang nak menjawab. Hadis ni sebenarnya kadang-kadang kebanyakan ustaz-ustaz kita membacakan soalan macam kita yang memulakan percakapan. Tapi sebenarnya dia ada dua keadaan. Kita memulakan satu keadaan, kita yang memulakan percakapan. Keadaan yang kedua adalah kita yang menjawab perkataan-perkataan itu. Jadi dua-dua keadaan ini, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia bercakap atau dia menjawab, sama ada dia menjawab yang baik-baik ataupun dia diam, ataupun dia memulakan percakapan yang baik ataupun dia diam. Jadi kita akan bahas dalam kedua-dua keadaan ini. Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, akak-akak dan abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi yang pertamanya keadaan ketika kita bercakap. Dari dalam hadis Nabi SAW ini, Nabi suruh kita bercakaplah cakap yang bagus-bagus ataupun taklah kemudian. Bercakap yang bagus ni pertama sekali maknanya yang terbaik adalah perkataan yang selaras dengan Allah dan Rasul. Maksudnya perkataan-perkataan daripada Al-Quran, perkataan-perkataan daripada hadis Nabi SAW. Dalam kita bercakap dengan benda-benda baik. Dan bukan saja perkataan itu baik, kan, falyakul khairan ni, tapi intonasinya bagus juga. Cara bercakap tu bagus. Sebab walaupun perkataan itu kadang-kadang perkataan yang bagus, tapi intonasi tak bagus, dia jadi tak bagus. Sebagai contoh, perkataan dah makan. Sudah makan, dah makan. Dah makan ni, kalau intonasi dia beza, dia memberi maksud bagus. Dia memberi maksud berbeza. Contoh saya tanya Ustaz, Ustaz dah makan? Tu tanya dah makan belum kan? So dah makan? Itu lain macam kenapa tak tunggu aku? Contoh kan, dah makan. Macam soalan pada muka aku tak makan lagi, aku dah makan. Jadi intonasi berbeza, dia menyebabkan perkataan itu lain maksud dia. Macam tu juga falyakul khairan mengikut hadis Nabi SAW ini, bukan bentuk patah-patah ataupun letupan-letupan perkataan itu, tapi intonasi itu jaga. Sebab tu dalam surah Maryam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, cara berdoa, cara minta dengan Allah pun dengan intonasi yang bagus. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Maknanya bila Nabi Zakaria tu berminta kepada Allah, dicontohkan Nabi Zakaria apa? Nidaan khafiyah. Bercakap tu dengan cakap yang lembut, khafif, maknanya lembut, sedap kan. Jadi hari ini buka falyakul khairan, cakap dengan suami kita. Cakap bukan saja isinya bagus, tapi juga dia punya intonasi tu kena bagus. Kan? Contoh nak cakap suami supaya ambil anak ke tuition.
Okey, kan bagus. So, abang tolong ambil anak ke tuition. Kan bagus tu. Falyakul khairan. Mana ingatkan suami kita untuk kalau dia masa lapang ambil anak tuition contohnya kan. Tapi bang tak faham-faham ke? Ambil anak tuition kan contoh kan. Itu dah jadi lain kan. Tambahan perkataan tak faham pun. Jadi dia perkataan dah bergaduh pula kan. Ataupun intonasi dia. Ambil anak tuition. Itu dah memerintah. Kan orang lelaki ni pula kalau isteri ni memerintah, dia jadi lebih, kalau anda kata ilmunya kurang, tarbiyahnya kurang, dia akan jadi lebih keras lagi. Kalau nak perintah, lantak kau contoh kan. Bukan orang kat sini orang dengan Hakim semua okey. InsyaAllah. Ini nak cerita orang dekat Baghdad. Okay. Jadi falyakul khairan, intonasinya kena bagus, auliyasmut ataupun diam. Sebab yang penting iman kepada Allah dan hari akhirat. Itu saja boleh bentuk kita dalam perkataan. Jadi perkataan-perkataan yang bagus pertama daripada Al-Quran, daripada hadis, ataupun ingatan-ingatan, nasihat-nasihat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bahawa innal insana lafil khusr. Manusia itu dia nature dia bahawa dia dalam kerugian. Manusia ni semua dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga berbuat amal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan ke arah kebenaran dan berpesan-pesan ke arah kesabaran. So jadi falyakul khairan ni apa? Falyakul khairan apa? Apa-apa perkataan iman, apa-apa perkataan amal soleh, apa-apa perkataan kebenaran, apa-apa perkataan kesabaran. So kita pegang suami kita. Hari ni mungkin dia dalam keadaan yang tengah susah, cari kerja sana, cari kerja sini, mungkin tak sesuai. Ada orang kadang-kadang dia tak nak jadi bos pun tak boleh, nak jadi pekerja pun dia tak boleh kan. Tapi macam mana? Macam mana nak cakap dengan nak jadi bos pun tak boleh, nak jadi pekerja yang bagus pun tak boleh kan? So jadi mana kita, dia baru berhenti kerja, jangan kita falyakul khairan, jangan cakap tu lah bang, tak reti-reti pergi mandi bunga sana, syirik pula kan. Sedangkan perkataan tu apa nama, perkataan iman kan. Maknanya sabarlah bang, perkataan sabar, perkataan iman. Tak apa, rezeki Allah ada, abang jangan takut. Daripada kecil kita ni dilahirkan memang ada rezeki, kita ada bahagian kita bang. Abang jangan takut bang, insya-Allah tak melalui abang, melalui saya bang. Contoh kan, tak melalui saya, adalah melalui siapa-siapa insya-Allah. Rezeki tu Allah bagi. Selagi mana kita hidup kan, maknanya gajah di hutan kan, maknanya tak tahu makan apa pun gemuk-gemuk. So abang jangan rungsing contoh kan. Apa kau nak kata gajah ke? Falyakul khairan, perkataan yang baik, iman, amal soleh, benda-benda yang baik. Bang pergi kerja bang, insya-Allah, bagi semangat. Tak apa bang, walaupun abang kurang handsome contohlah kan. Tapi abang boleh contoh kan. Wa tawasaw bil haq, kebenaran. Kadang-kadang suami kita sedih apa, kena fitnah dekat office kan, kena kata, kena mungkin ada orang anyayai dia. Tak apa bang, tak apa, sabar. Allah tidak pernah pun sekali-kali akan membiarkan orang yang dalam kebenaran. Kan sedap dengar kan. Suami kita pergi invest mana-mana kan. Maknanya tiba-tiba investment tu ataupun pelaburan tu tidak menguntungkan. Jangan cakap dah kata degil ni tu orang lelaki degil ni. Dia dah lah rugi, datang kat bini nak mengadu, bini cakap macam tu pula. Sian dia kan. Kak, bu, jangan buat macam tu kat suami. Falyakul khairan kata hadis. Cakaplah baik ataupun sabar dulu. Auliyasmut, sabar dulu. Nanti emosi kita dah stabil, baru kita cakap balik dengan dia kan. Falyakul khairan, auliyasmut ataupun diam. Jadi ini perkataan-perkataan daripada hadis atau Quran, perkataan-perkataan mengenai iman, perkataan-perkataan mengenai amal soleh, perkataan-perkataan mengenai kesabaran, dan perkataan-perkataan mengenai kesabaran, dan juga perkataan-perkataan mengenai kebenaran. Ini yang disebut hadis, siapa beriman dengan Allah dan Rasul adalah dia berkata baik ataupun adalah dia diam. Itu bahagian pertama, iaitu kita yang memulakan percakapan. Okey, bahagian yang kedua, kita yang menjawab. Sama juga dalam hadis ni merujuk kepada orang yang menjawab kan? Sebab sama juga, kalau ada satu perkataan yang datang kepada kita, kalau kita tak bercakap boleh sambut perkataan itu dengan baik, lebih baik kita diam. Asasnya hendaklah akan beriman dengan Allah dan Rasul. Kita lihat contoh-contoh yang diberi oleh Nabi SAW, para sahabat, orang-orang soleh yang terdahulu. Cuba kita lihat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda, satu orang isteri yang sangat-sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dan sayang tu sebab apa? Sangat memahami Nabi. Nabi kadang-kadang Khadijah tahu Muhammad Rasulullah ni satu orang yang dia punya tugasan tu besar. Dia berada di Mekah dan Madinah. Dia berada di Mekah tu bukan saja sebagai ahli perniagaan, tapi orang rujuk masalah dengan dia.
Jadi orang dah rujuk dan tak ada orang yang boleh lagi nak memberi pandangan-pandangan. Jadi mana dia faham. Sampai satu ketika Rasulullah terpaksa bersendirian lama. Kerana apa? Beribadah dan juga nak memikirkan masalah-masalah ni. Macam nak selesaikan. Satu ketika mengikut rawi yang masyhur, ketika umur Nabi SAW 40 tahun di Jabal Nur, di situ ada satu gua kecil bernama Gua Hira, kan? Tiba-tiba datang Jibril dan peluk Nabi daripada belakang dan membawakan wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad. Buka tuan-tuan, DJ Ustaz kan, Ustaz memang biasa malam-malam kat ni, seorang kat konti ni kan. kita takutkan DJ kita. Tiba-tiba seorang-seorang dekat konti ni, tiba-tiba bercakap-cakap, dengar ada orang yang bercakap juga dengan kita sebelah. Oi, selaku manusia kejut. Terkejut tak? Jangan sebut. Okay. Macam tu juga Nabi selaku manusia tiba-tiba kena sergah dekat atas bukit tu. Oi, sebab tu dan rawi menyatakan pucat muka Nabi. Tapi sampai ke rumah, berlari sampai masuk ke rumah, apa jawapan Khadijah? Dia kata, aku tak tahu aku jumpa siapa. Dia macam seolah-olah macam sergah aku ni kan. Apa Khadijah? Duduk dah bang. Saya ambilkan air, Khadijah selimutkan. Wahai Muhammad suamiku, engkau orang yang baik kan. Allah takkan mensia-siakan kau. Takkan ada syaitan yang datang nak merasuk engkau. Tidak wahai suamiku. Tak apa sabar. Esok pagi kita jumpa pakcik aku. Dia tu ahli kitab. Dia boleh bagi tahu siapa yang kau jumpa tu. Tengok tenangan. Ada dia jawab yang maknanya jawab benda-benda yang macam itulah ada degil. Jangan cakap jangan pergi juga. Tak ada. Kenapa? Jawapan kan. Jadi bahagian kedua, apabila dengar satu benda yang kita nak respon adalah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu bercakap benda-benda yang baik ataupun kamu diam. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda, pernah satu ketika Aisyah ni kan isteri Nabi yang kecil, kan, kecil dari sudut umur dia dan juga dari sudut badan dia. Biasalah kadang-kadang ada juga dia guru-guru Nabi diterasa pada Nabi. Nabi tengok bukan Nabi marah, Nabi tak terus cakap itu dan ini. Nabi tengok, Nabi kata senyum, Nabi kata aku tahu bila Aisyah marah, bila Aisyah suka. Aisyah pun bila macam tu lah, tak salah faham lah. Tak salah faham macam tu. Bila kan. Jadi saya kata tak, kalau kau bercakap, orang Arab ni suka bersumpah wallahi kan. Kalau dia kata kau cakap wallahi bi rabbi Ibrahim, mana kau tengah marah dekat aku dekat Nabi lah kata. Tapi kalau kau cakap wallahi bi rabbi Muhammad, mana kau tu tengah suka. Tengah suka. Kalau Aisyah marah kan, kalau orang tanya benda kat Aisyah, cakap wallahi demi Allah, demi Tuhan Ibrahim. Mana dia tengah macam ada terasa sikit lah dekat Nabi. Tapi kata aku kenal Aisyah. Nak ceritanya apa? Nabi kenal isteri dia dan Nabi tahu cara bila nak cakap wa falyakul khairan aw liyasmut, ataupun diam. Tengok so, jadi bahagian kedua, bagaimana kita nak respon yang bagus-bagus dan juga ataupun maknanya dalam keadaan kita diam. Ibu-ibu yang saya doakan kebaikan sekalian, saya nak kongsikan ada 3 keadaan kan, yang bahagian kedua ni ketika nak jawablah yang bagus-bagus kan, ataupun diam. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan reaksi spontan. Manusia nak ada reaksi spontan. So kalau kita berhadapan dengan reaksi spontan isteri kita, suami kita atau orang di sekeliling kita, kita tengok reaksi itu. Sebab ada orang ni reaksi spontan dia. Jangan marah dia reaksi spontan dia. Ada orang kadang-kadang dia ada reaksi spontan dia. Kalau dia kata beritahu kat dia je, awak ni menyusah lah. Contoh kan, kita baru nak kongsi dengan suami kita. Suami kita awak ni orang perempuan sama je. Orang perempuan tak tahu. Itu reaksi spontan dia. So jangan jawab ketika itu. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Jangan jawab. Kalau jawab confirm 99.9 mesti bergaduh. 99.9% mesti bergaduh. Dan abang ni tak faham saya ke? Apa tak faham? Iman dengan Allah dari akhirat. Siapa tak ingat Allah hari akhirat, dia akan jawab. Dia takkan ikut hadis ini. Kan? So jadi ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang, akak-akak yang saya doakan yang kebaikan sekalian, gunakan hadis ini dalam 2 keadaan. Pertama, ketika kita memulakan perkataan. Yang kedua, ketika kita nak jawab perkataan orang lain. Kan, ingat, beriman Allah dan Rasul kita, beriman Allah dan Rasul. Jawablah dengan yang baik-baik ataupun diam. Diam bukan bererti kalah, diam bukan berertinya mengalah, diam bererti kemuliaan mengikut hadis Nabi SAW ini. Bercakap mengikut apa yang disuruh, diperintahkan, yang baik-baik ataupun diam. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Itu dia tadi dapat kita bersama dalam penjelasan juga pencerahan daripada Ustaz Muhammad dalam kita membawakan rancangan Pesona Dizara dengan tajuk kita Bila Mau Diam. Alhamdulillah. Bukan suruh Ustaz diam Itu tajuk kita tu. Takut salah intonasi saya pula. Intonasi salah. Lain maksud tu. Okey, jadi kita akan melalukan untuk anda selepas ni di talian 03-6205-1500, SMS ke 39111 ataupun di Facebook IKIM.FM. Untuk persoalan anda, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam rancangan Pesona di Zahra. Aku nak pergi bercuti lah. Boleh kau cadangkan tak tempat yang lain daripada yang lain yang penuh dengan pengisian? Jom pergi ke Palestin. Kita melawat Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kita. Makam para sahabat dan Nabi-Nabi, antaranya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Boleh ke kita ke Palestin? Boleh. Kalau awak nak tahu, ALCC Al-Amin Travel Sdn Bhd dikelolakan sepenuhnya oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah, hos Pesona di Zahra, berpengalaman menguruskan perjalanan ke Bumi Anbiya, dan pada tahun ni mereka mengadakan lawatan setiap bulan ke sana. Menarik tu. Macam mana nak dapatkan info mengenai trip ni Mudah je. Layari laman web www.alcctravel.com untuk dapatkan tarikh perjalanan, harga package dan juga tentative program. Ataupun hubungi 03-5523-2296 atau 019-660-3643. Ingat Palestin, ingat Ustaz Muhammad Abdullah, ingat ALCC Al-Amin Travel. Kita balik lagi untuk waktu ini dalam rancangan Pesona Dizara bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, yang mana kita membawakan tajuk Bila Mau Diam. Dia kena tambah sikit, Bila Mau Diam. Gitu. Okey. Sampai belakang sikit. Dan kita lalukan untuk anda. Jadi anda jangan berdiam diri pula. Boleh hubungi kami terus di talian 03-6205-1500 ataupun SMS ke 39111 dan di Facebook IKIM.FM. Baik, rakan-rakan kita di Facebook, antaranya yang dikatakan oleh Zainal, diam itu selamat, katanya dan juga tidak ketinggalan Fernando ni, katanya Ustaz ni asyik doakan ibu-ibu, ayah-ayah, akak-akak, abang-abang je, doakanlah adik-adik sekali. Takut intonasi saya betul tak? Betul. InsyaAllah. Diingatkan tu. Maksudnya adik-adik pun dengar, bagus Alhamdulillah. Kan abang-abang, kakak, ibu-ibu, ayah-ayah je kan, adik pun dengar. Alhamdulillah. Okey, ni Nur Jannah pula katanya, ni Ustaz, bagaimana nak latih intonasi yang betul dan elok didengar, katanya. Okey, itu kena latihan tu. Okey, manusia ni paling macam saya ada 14 level suara saya lah. Mungkin dia orang lain, maknanya kita ada level dia. Saya bagi contoh ni. Okey, yang paling bawah suara saya Allah. Tahap kedua Allah. Tahap ketiga Allah. Tahap keempat Allah. Tahap kelima Allah. Tahap keenam Allah. Saya boleh sampai 14. Ada orang boleh sampai 20, terutama orang perempuan. Umur kat Baghdad. Jadi kalau kita ni nak jaga intonasi suara, untuk suara ceria guna suara 5, okay? Allah, 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 Allah. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, suara ceria. Kalau suara memujuk, suara 3, 1, 2, 3. Allah, Allah, Allah. Adik-adik sekalian, cuba kita bayangkan betapa susah ibu dan ayah kita. Kan? Okay. Maknanya itu kena latih.